adalah menjadi tugas yang penting bahawasanya kedua ibu bapa itu hendaklah memelihara anaknya daripada segala hal yang boleh mengeluarkan anak itu daripada batas fitrah. Katanya Nabi, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua ibu bapa lah al-yuhawidani yang akan menyahudikan anak itu, au yunassiranihi, ataupun menasranikan, mengkristiankan anak itu, ataupun au yumajjisanihi, ataupun memajusikan anak itu. Maka Nabi kata anak itu sangat terkesan dengan kedua ibu bapa dia. Kalau hasil di rumah tarbiyah yang baik, maka sekali pun anak tu dihantar ke sekolah, duduk di mana-mana, insya-Allah akan jadi molek. Tetapi kalau ibu bapa yang cuai dalam mentarbiah anak, tiba-tiba dia hanya menunggu anak dia itu ditarbiahkan di sekolah-sekolah, maka tidak akan memberi kesan sangat. Kerana apa? Nabi kata ibu bapa lah yang menyahudikan dan menasranikan dan memajusikan anak. Berarti tarbiah anak. Berarti kalau seseorang itu dapat tarbiah yang baik di rumah, maka pengaruh luar tidak dapat memberi kesan kepada dia. Tetapi kalau anak yang kurang tarbiyah dalam rumah, maka dia akan cepat terpengaruh dengan anak. Maka anak yang tidak baik kesan daripada ibu bapa. Jangan salah ke guru-guru, jangan salah ke apa, kerana Nabi sendiri sebut kata ibu bapa yang menyahudikan dia, menasranikan dia. Dalam hadis tu Nabi tak sebut mengislamkan dia, sebut Yahudi, Nasrani, Majusi saja. Kerana anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni Islam dah. Islam satu agama yang sesuai dengan fitrah sebelum jadi manusia. Agama lain betul-betul kadang-kadang bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia. Dan manusia tidak dapat hidup sempurna dan aman kecuali hidup dengan agama fitrah, agama Islam. Manakala agama lain yang direka oleh manusia betul-betul akan bercanggah dan tidak dapat menjadi ketenangan bagi manusia untuk hidup dengan agama macam itu. Hendaklah keduanya juga mengambil berat tentang pemeliharaan, bersungguh-sungguh dalam asuhan. Jangan dibiarkannya menyusu pada orang yang tidak diketahui tingkah lakunya. Sebab penyusuan itu tidak baik, itu akan meninggalkan kesan buruk kepada tabiat anak di kemudian hari. Kemudian demikian maksud daripada sebuah hadis. Jadi anak kita nak suruh jadi baik, kena makanan yang bersih. Kalau makanan yang kotor, sama ada kotor hisi, betul-betul makanan kotor, ataupun makanan yang hisi kotor maknawi, seperti makanan bersih tetapi daripada dibeli daripada sumber yang haram, maka akan memberi kesan kepada anak, iaitu hati dia jadi keras. Nabi kata makanan yang haram itu akan membuat manusia itu melakukan maksiat kepada Allah. Sama ada dia redha ataupun tidak redha, tapi kerana makan benda haram, dia akan buat benda haram. Dan makanan yang halal itu akan menyebabkan manusia boleh melakukan taat kepada Allah. Sama ada dia suka ataupun dia tak suka, dia akan boleh buat taat kerana barakah daripada makanan yang halal. Maka nak beri makanan, nak suruh anak jadi baik, cari pilihan makanan yang baik-baik. Dalam sunnah ada makanan-makanan tertentu, seperti makanan yang manis-manis, makanan yang molek seperti kismis ke, buah zabit ke, buah tamar ke, daging merpati, halia. Itu buah-buah kekacang. Benda itu dapat membantu pertumbuhan akal anak-anak. Jangan makan benda-benda tak molek. Benda-benda ni, benda-benda western ni, benda-benda instant ni, nampak benda-benda segera ni, cak kedih, kau gapo dia, jajan kau gapo dia, jadi benda itu mengganggu juga. Tak berdosa, perbuatan itu tidak berdosa kerana benda itu halal. Tetapi ada benda halal dipanggil syubhah. Apabila syubhah, hukum dia tidak haram, makruh sahaja. Tetapi sekalipun makruh, dia memberi kesan kepada hati. Tu ulama mementingkan sangat dalam bab makanan. Kerana makanan akan membentuk akhlak. Ayat Quran kata, Qulu Qulu min tayyibati wa'mal solihah. Maka benda yang baik dan beramallah soleh dengan amalan yang soleh. Nabi ayat Al-Quran itu sebut, maka benda yang baik dulu, baru boleh beramal soleh.
Berarti kalau makanan yang kotor, makanan yang daripada hasil yang tidak baik, maka menyebabkan kita malah buat taat. Duit banyak, tetapi nak pergi ke Mekah malah. Duit banyak, kenderaan mudah, tapi malah hadir majlis-majlis ilmu. Itu tidak berkat. Ada orang kenderaan tak banyak, mudah ya, kenderaan biasa ya, motor ya, tetapi boleh mari mengaji fardu ain. Tubuh tak sihat tapi boleh belajar ilmu fardu ain, boleh mari sembahyang. Ada orang tubuh sihat tapi tak boleh mari sembahyang. Ini maksud berkat tu keberkatan. Hendaklah keduanya ni tugas ibu bapa belaka. Apabila anak masuk kepada usia sebelum daripada balik, selepas daripada lahir sehingga kepada waktu balik, maka tugas ini bagi ibu bapa. Anak tak perlu tanya, awak suka tak mengaji agama, awak suka tak jadi baik, tak perlu tanya anak-anak kerana anak masih belum boleh berfikir dengan cara baik. Maka ibu bapa yang menentukan semua kebaikan untuk anak dia. Jangan duk mesyuarat lah tanya dia, awak suka ke tak bang semaya? Jangan. Ikut kita ajar dia, umur 7 tahun sebelum pada dia balik, dia suka ke tak suka sembahyang, wajib bagi ibu bapa memaksa dia solat. Dia tak suka, anak-anak tak perlulah sungguh-sungguh sangat dak, wajib bagi ibu bapa. Kalau ibu bapa tak suruh anak dia solat, berdosa kepada ibu bapa. Tetapi kalau ibu bapa dah suruh anak tu solat, tetapi anak tu tidak solat, ibu bapa dah lepas dah tanggungjawab dia, anak tu tak semaya, itu tidak ada haram bagi, wajib tidak ada lagi sebab dia masih belum balik. Yang penting kefarduan ini tugas mesti dijalankan oleh ibu bapa. Ni waktu ujian bagi kita yang ada anak sebelum sehingga anak lahir sampai anak sebelum balik, dosa dia atas kepala kita. Dia tak ada dosa, tapi kesilapan kalau kita tidak tegur kesilapan dia, berdosa di atas kita. Hendaklah keduanya berusaha untuk menanam perasaan cinta terhadap syiar-syiar agama di dalam hati. Tengok orang, tengok masjid, suka ya. Beritahu anak kita masjid ni tempat kita sembah Allah Ta'ala. Kita perlu muliakan. Tengok imam, oh Masya Allah, dia imam, perlu hormat. Dia orang tua, perlu hormat. Tengok pada Al-Quran, ini perkataan Tuhan kita. Kita perlu hormat, baca perlahan-lahan, dapat pahala. Perlu menghormati syiar-syiar. Orang pakai jubah kita mesti suka. Orang pakai seluar pendek tak tutup aurat kita mesti benci. Kita kena ayat benda yang perlu ia benci dan perlu ia suka. Kerana budak-budak dia tidak tahu menilai apa yang baik, apa yang jahat. Maka ayah dia lah yang menentukan. Ni perbuatan tak molek, jangan suka. Kalau ada orang buat benda ni mesti benci kepada dia. Ni perbuatan baik. Kalau orang buat macam ni kita suka kepada dia. Kita anak-anak kadang-kadang dia tak faham lagi kenapa kita perlu suka benda ni. Ibu bapa yang penting ajar benda betul. Dan perasaan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan dalam dirinya semangat cinta ke yang baik. Suka mengerjakan kebaikan. Sayang kepada keluarga. Sentiasa mengambil berat terhadap mereka. Ajar, ni kakak awak, kena panggil dia kakak. Kena hormat kepada dia. Kalau dia nak makan, awak kena wui ke dia dulu. Adik jangan makan lagi, wui kepada kakak. Ajar dia. Sekalipun dia tidak faham, sekalipun dia buat juga, tak kita ajar. Ni tugas kita sebagai ibu bapa. Kalaulah kita ajar macam ni, budak tu membesar dengan keadaan macam ni dan dia jadi baik sepanjang hayat dia, semua kebaikan dia akan naik kepada kita. Tu modal kita. Tetapi tempoh pelajarannya bermula daripada dia lahir sehinggalah dia sebelum balik. Jadi hasil daripada tarbiyah kita, usaha kita, maka dia jadi baik dan membesar dalam keadaan macam ni, suka kepada kebaikan, benci kepada kejahatan. Semua kebaikan itu mari kepada kita, dapat pahala sehingga ke waktu kita mati pun dapat pahala lagi. Adab ini diajar pula kepada cucu dia, anak dia pula, maka berlangsung sampai kepada kita sekalipun kita dah mati. Itulah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang beri manfaat kepada si mati. Saya keluar pada keluarga, hidupkan juga dalam dirinya semangat bencikan yang jahat, menjauhkan diri daripadanya, daripada kejahatan. Tidak suka menimbulkan rasa benci kepada keluarga. Jangan buat-buat benda yang orang tak suka kepada kita. Beritahu kepada dia. Jangan hidup penting diri. Jangan suka hidup kedekut. Orang tak suka. Beritahu kepada dia kerana budak yang sebelum pada balik tidak tahu kebaikan dan kejahatan. Sebab tu syarat mengajar pelajaran kepada budak mesti dirotan. Mesti dirotan apabila usia 7 tahun sehinggalah usia balik. 1 sampai 7 jangan rotan.
Kita hanya beritahu kepada dia. Nabi kata, anak ini apabila 1 sampai 7 kita bergurau-gurau dengan dia. Kena beri sepenuh kasih saya, penuh dia bermain. Tetapi kita perlu ajar dia. Benda ni tak boleh buat. Banyaknya kita bergurau dengan dia, tapi ada benda-benda yang dia buat tak molek, kita kena tegur. Kerana dia tidak tahu, masih budak lagi. Perlu ajaran. Apabila umur 7 sampai umur 14, kita kena ajar sepenuhnya. Jangan ajar bermain dah dengan dia. Ni benda ni baik, benda ni tak molek, benda ni ajaran berserta dengan kalau dia lawan, perlu kepada rotan. Nabi kata, murru auladakum bisalah iza balagha sab'in wadribuhunna iza balagha ashrin wa farriquhunna bain fil madaji'. Nabi kata, suruh anak kamu dengan solat pada usia 7 tahun. 7 tahun suruh sembahyang. Apabila usia 10 tahun, maka kamu kena pukul dia kalau dia tidak sembahyang. Kenapa? Sedangkan Islam itu adalah agama penyayang. Kenapa perlu pukul? Kerana usia pada ketika itu akal masih belum memahami benda yang baik, benda yang buruk. Maka perlu dipaksa dan perlu diberitahu mengenai benda yang buruk. Awak kalau tak sembahyang, saya ayah koci dalam tandas. Tak pergi makan. Nampak duduk dalam tandas saya dengan hatu. Nampak tak sembahyang sangat. Sembahyang tak sembahyang ni hatu lah duduk saya. Ataupun kita hotel, ataupun buat di samping kita suruh, kena ancam juga kalau dia tinggal. 10 tahun. Wa farriquhumna fil madaji', hendaklah kamu pisah ke di antara dia pada tempat tidur. Sama ada kita pisah ke dia dengan tempat tidur kita, anak usia 7, 8, 10 tu kena pisah dah. Dan sama-sama anak lelaki dan anak perempuan jangan tidur sekali. Sekali pun baik macam mana pun, usia 10 hendaklah kita pisah di antara anak lelaki dan anak perempuan. Kalau duk tidur macam ni tak berlaku apa-apa pun, maka tak boleh hukum dia. Haram ibu bapa buat macam tu. Nampak? Sekalipun adik-beradik tak ada masalah apa, jangan. Islam mengajar daripada awal lagi. Umur 10 tahun. Wanita sudah mula balik. Ada wanita usia dia balik umur 9 tahun. Period paling awal waktu boleh mari usia 9 tahun. Selain daripada waktu tu, okey, atas pada tu lah. Biasa orang mari umur 15 ko, orang umur 20 ko, bergantung kepada tempat. Kalau tempat sejuk, lambat lagi mari. Tempat panas, biasa cepat mari wanita mari period dia. Umur 9 tahun, boleh mari dah. Maka usia 3 tu, okey, perempuan biasa balik. Budak-budak lelaki ni tak tahu apa lagi. Nampak? Darjah ni pun tak itu lagi. Tu lelaki ni yang lambat sikit balik dah. Hidup dalam dirinya semangat benci ke mak jahat. Menjauhkan diri daripadanya, tidak suka menimbul perasaan benci kepada keluarga, tidak senang dengan orang-orang buat kejahatan. Jangan ajar dia bersaing, berkawal dengan orang-orang yang jahat. Kerana biasanya anak-anak ini rosak dengan sebab berkawal. Kita di rumah kita ajar benda-benda yang baik, tetapi dia belajar dengan kawal-kawal semua benda jahat. Ingat, anak kita belajar benda jahat daripada kawal. Tak pernah seorang ayah mengajar benda jahat. Boleh kata lagu tu lah, hampir 100% ayah tak pernah ajar anak tu mencuri. Kecuali tak tahulah, ayah dia tu maha guru dalam bab mencuri, kau no, buat kursus lah, buat bab mencuri, tak tahulah. Tetapi biasa kejahatan ini dia belajar daripada saing-saing dia. Maka sebab itulah nak pilih kawal-kawal. Kerana sahib itu sahib. Kawal-kawal itu menarik kita. Jangan kita rasa kita dapat menarik kawal-kawal kita. Seboleh-bolehnya ibu bapa harus cuba menghapuskan perasaan cinta dunia dan syahwatnya, iaitu keinginan dunia, serta cenderung dengan mengecak kenikmatannya daripada hati anak-anak itu. Ni tarbiyah ni kalau betul-betul ikut, betul-betul anak akan jadi berjuru. Sekarang kita tak tarbiyah anak kita, tak ajar anak kita, tiba-tiba kita nak lahirkan anak yang bagus. Anak dia tidak ada pembelajaran, tidak ada ilmu. Dia tidak tahu kebaikan dan keburukan kecuali ibu dan ayah dia yang mengajar. Maka kita tak pernah ajar anak kita jadi baik, tiba-tiba kita nak lahirkan anak yang baik, beradab dengan orang tua, reti hormat kepada orang tua, apa dia kita tak pernah ajar. Macam mana dia nak tahu? Dia masih budak lagi. Maka itu kecuaian daripada ibu bapa. Ajar kepada dia, tak suka kepada dunia. Jangan beri semua apa yang ia ingin.
Anak kita nak ni kita beli. Anak kita ni jadi anakku Syazali. Tahu jadi anakku Syazali. Anakku Syazali ni boleh berlaku dia nak. Maka apabila dia dewasa, apabila ayah dia kata jangan buat lagu ni, dia terkejut kerana tak pernah keluar daripada anak dia. Ayah dia perkataan jangan. Semua dan dia nak dia boleh berlaku. Jangan ajar macam tu. Kalau anak itu membesar menjadi seorang penjahat, dia akan buat benda yang terlalu melampau. Kerana dia buat apa saja yang dia ingin. Dia tak pernah dilarang. Tapi kalau anak itu membesar dalam keadaan baik, tetapi kita tak pernah larang apa yang dia ingin, kita beri belaka, maka dia akan jadi orang yang tak boleh terima pendapat orang. Sekalipun dia baik, tapi dia akan tak boleh terima pendapat orang. Sebab semua benda dia boleh belaka. Dia akan rasa dia benar semacam, tak pernah rasa dia tu pernah kalah, tak pernah salah. Ajar anak itu rasa bersalah. Ajar semua benda yang dia boleh, semua yang atas muka dunia ni dia tak boleh. Contoh dia nak mainan, nak hadiah misalnya. Satu kali kita beli, satu kali kita tak beli. Biar dia rasa tak semua dunia ini dia akan boleh. Barulah dia tahu. Jadi lahirlah anak yang rasa sedar diri. Oh, baru dia sedar. Tak semua benda atas muka dunia saya boleh. Ketika saya kecil pun, ayah saya ajar lagu tu. Dunia ni macam ni. Barulah dia bersedia untuk menghadapi dunia. Tapi kalau kita dah ajar semua dia nak kita beri belaka, sudah. Kalau dia jadi baik pun, baik yang sombong. Baik yang takabur, yang tidak dengar pendapat orang. Kalau dia jadi jahat, oh itu berat lagi. Anakku Syazali. Anakku Syazali main pula. Cerita ni. Dah anak dia, ayah dia tak pernah kata tidak bagi diri dia. Oh, sukalah dia. Dunia dia menganggap dunia itu dapat apa yang ia nak. Jadi ibu bapa yang kena ajar lagu tu. Ulama-ulama dulu permainan tak beli kepada anak dia. Apabila anak dia kata, nak mainan, dia kata jangan. Benda ini melalaikan kita daripada Allah. Tak sepatut dia lagi. Anak itu dapat pelajaran macam tu, tapi dia ajar lagu tu. Maka membesarlah anak itu sentiasa ingat kepada Allah. Kita nak anak kita ingat Allah, tetapi pembelajaran kita tak macam tu. Sepatutnya kita ajar. Tengok benda-benda macam tu. Jangan ajar semua benda yang ia nak kita bagi. Makan ni, hari ni ada lauk, hari ni kita makan nasi saja. Biar dia sedar kata dunia ni macam ni. Jangan ajar semua keinginan dia dapat dicapai, menyebabkan dia cepat memberontak. Anak ni bapa tak dengar kata kita sebab kita ajar kita beri. Ajar begini, ajar begini, ajar begini. Bila kita tak ada masalah, kita tak boleh nak beri, oh dia memberontak. Dah dia tak tahu kata kita susah, dia mana tahu dia budak. Tetapi apabila kita ajar, hari ni boleh, hari ni tak boleh, dia sedar. Oh, ni tak boleh, kali payah kau apa dia sedar. Itu pembelajaran bagi anak. Pembelajaran pada anak sekalipun susah, tetapi dia akan ingat sampai dia mati. At-ta'limu fis sigari kan naksyu fil hajari. Melatih anak ketika kecil itu seperti memahak di batu. Memahak di batu sekalipun susah, tetapi tulisan itu akan kekal sampai ke bila-bila. Maka at-ta'limul fi kibari karasmu fil bahri. Belajar ketika tua pula seperti menulis di air. Kita belajar di waktu tua, ajar ketika tua nampak mudah kerana orang tua lebih sedar diri. Tetapi seperti menulis di air. Mudah tetapi cepat hilang. Cepat tak ingat. Baru belajar, tajuk gapo tak ingat apa ni. Dah tua dah. Tetapi belajar ketika kecil nampak susah pembelajaran dia. Tapi dia akan ingat sampai tua. Kalau kita ajar dia pakai kopiah daripada kecil, sampai tua dia akan pakai kopiah. Ni ambo ni pakai serban ni kerana daripada kecil orang tua kita pakai serban kita. Maka sekalipun kita tinggal usia remaja, kita akan suka, akan nak juga akan satu hari saya akan pakai juga serban. Kerana itu merupakan pembelajaran kita. Kita kena ajar macam tu. Ajar anak-anak pergi ke masjid, ajar hormat kepada orang tua, ajar jumpa orang tua, pegang siung tangan dia, tanya dia apa khabar pak cik, ajar macam tu. Ni orang tua apa tepuh rebah lah apa dia. Tidak ada. Kita nak apabila anak dewasa beradab, tapi kita satu adab pun kita tidak pernah ajar anak kita. Maka kalau anak membesar dengan keadaan lagu tu, kerana tarbiyah kita, sudah. Kita akan berdosa kerana cuai di dalam tarbiyah di usia 1 sehingga 14. Baliklah 1 sampai 14 lah balik biasa. 1 sampai 15 ni kita berdosa. Selepas daripada dia balik, kalau dia tidak mengubah ke perangai dia, maka dia sendiri yang tanggung dosa dan pahala. Ibu bapa sudah tidak tanggung dosa kerana dia sudah balik. Jangan dia buat alasan ayah yang tak beri pelajaran kepada saya. Saya jadi jahat sekarang kerana ayah tak beri pelajaran kepada saya. Dia awak umur 20 dah. Akal Allah Ta'ala beri. Pilihan Allah Ta'ala beri. Mengajar penuh masjid. Tak pergi mengaji juga.
Tu salah awak sendiri, umur 20 awak sendirilah tanggung dosa. Betul ayah salah ketika usia 1 sampai 14 ayah tak mengajar. Hak tu salah ibu bapa dia. Lepas pada balik dia sendiri yang tanggung dosa. Tak ada istilah ibu bapa tanggung dosa anak, suami tanggung dosa isteri. Tok Imeh tanggung dosa orang kampung. Tak ada istilah macam tu. Kalulah kita cuai, kita tak tegar, tu salah kita. Tetapi kalau dah tegar dah dia tak buat juga, orang kampung tak berubah, isteri tak berubah juga, maka dia tanggung dosa sendiri, dia sudah balik. Nampak gitu. Ni ada orang kata, suami tangguhlah dosa isteri. Oh, dosa kita banyak dah nak tanggung dosa dia. Oh, berat lagi Tok Imeh tanggung dosa orang kampung. Sudah matilah saya. Patutlah payah nak jadi Tok Imeh. Awak nak jadi Tok Imeh? Tak si. Apa? Tanggung dosa orang kampung. Mapo? Saya dosa banyak dah seloklah saya. Sebab tu tak ada orang jadi Tok Imeh, sebab ada teori kata Tok Imeh tanggung dosa orang kampung. Mati ya Tok Imeh ya. Tengok. Siapa dia nak? Begitu. Dah lah gaji murah, tanggung dosa pula. Tak padai kata. Kalau gaji macam Perdana Menteri pun tak padai lagi tanggung dosa orang ni. Nampak? Tu bab kecuaian ni. Ni tugas ibu bapa ni. Jika ada tanda-tanda yang demikian dalam diri anak itu, maka hendaklah kedua itu tidak membantunya untuk meneruskan kehendak dia. Ingat, kalau anak kita nampak cenderung kepada dunia, ibu bapa jangan beri perhatian kepada dia. Ajar benda ini ayah tak suka. Nampak? Anak pakai seluar pendek, tak tutup aurat, naik motor, raung 3 butir kapung. Dia dah besar dah. Okey, ayah tak suka perbuatan macam ni. Ayah tak sewi duit pun untuk bayar. Nak beli motor, nak isi minyak, ayah tak reda. Jangan beri sokongan sehingga dia sedar perbuatan ini semua orang tak suka. Baru dia tak buat. Ni kita kata jangan buat lah. Tak baik benda ni. Mak piti nak isi minyak. Tak apa ambil lah. Bule-bule sokong, bule-bule marah. Dia pun pening. Hak mana ni benda ni betul kau salah. Nampak? Sebab mak dia pun pening air sejuk juga. Nampak? Sebab apa? Kalau benda tu salah, jangan kita suka. Baru dia tahu. Ni, kalau ayah marah, ibu pula pujuk. Itulah. Tak dengar kata ayah sangat. Ayah hotel lah. Jangan kata lagu tu. Anak akan faham, hanya ayah saja benci perbuatan ni, ibu tak benci. Kena wayak, ibu juga tak suka. Ayah pukul, ayah untuk kebaikan kamu. Ibu dan bapa kena saling tolong-menolong dalam tarbiyah anak. Ni ayah hotel, mak kata, pok mu backing supaya rima. Hak tu kata, buat lagi depan dia. Duduk pujuk lagu tu. Jangan. Budak-budak akan keliru benda ni baik ataupun jahat dia buat kerana mak dia sokong. Ayah dia larang. Ayah saja tak minat benda ni baik sekali sebab ibu sokong. Ibu pula lagi. Ibu kena, sebab tu kita suami isteri kena pakat, kena berpakat lagu ni. Kalau ayah hotel, ibu kena nasihat anak. Okey, ayah hotel ada sebab. Benda ini tak molek dari sudut agama. Ayah tak pernah hotel kalau benda tak salah. Kena wayak lagu tu ibu. Ni ibu pergi pujuk pula kata ayahmu backing supaya maham. Jadi dia keliru benda ni benar kau salah. Kalau ibu marah, ayah kena wayak. Benda ni tak molek. Jangan buat sakit hati orang tu. Haram hukum dia. Pergi minta maaf dengan ibu. Kena wayak lagu tu. Ni ayah ibu mu dia tengah serabut lagu tu. Serabut dia marah kat orang belakang, semua tak kena belakang. Habis jangan buat lagu tu. Kena wayak baru dia faham. Benda ni salah. Semua orang benci benda ni salah. Kena wayak lagu tu baru dia faham. Kerana budak ini masih boleh berfikir secara mata. Dia tak serupa dengan akal orang tua. Orang tua ni dia banyak pengalaman hidup kerana dia tahu akibat kalau buat benda ni. Budak-budak dia nak cuba benda baru kerana dia tak pernah rasa akibat daripada buat benda ni. Orang tua dah dia rasa dah. Dia tahulah pengalamannya. Bijak setara mana orang budak masih tak boleh lawan pengalaman orang tua. Tu tak boleh lawan. Pengalaman tu memang tak boleh lawan. Tidak ada dalam kitab tu pengalaman hidup dia. Dia lebih mengerti kehidupan itu. Sekalipun budak tu bijak mengaji dapat 10A, tetapi masih tetap bodoh dalam kehidupan dunia. Kena tanya ibu bapa dia. Ibu bapa dia dah lalu 40 tahun dah hidup, dia baru 15 tahun hidup, tak sama. Sekalipun bijak mengaji, jangan tanya anak yang bijak dari urusan keluarga, urusan hidup. Kita yang ada pengalaman. Kita nak pergi atas mengaji sekolah harap, belajar fardu ain, dia nak mengaji ilmu amareka. Kita tanya pendapat dia, Alung suka ke nak ngaji ni? Mak nak atas ngaji agama. Kita tak suka. Jangan tanya pendapat dia. Kita yang tahu hak mana baik dan buruk, kita hanya arah saja dia. Agama kita arah untuk kenal Allah, belajar ilmu agama. Dia tak sempat nak mengajar di rumah, maka pergi tempat mana-mana belajar ilmu fardu ain. Ayah berdosa kalau, tetapi
Ayah nak hilang ke dosa ayah cari siapa-siapa dia mampu mengajar ilmu fardu ain untuk mengajar anak ayah. Sekalipun sepatutnya tugas ibu bapa yang memberi pelajaran agama. Maka kalau anak tu tak tahu fardu ain, bukan berdosa ustaz ni. Kena faham ni. Ada orang suruh kepada pondok, anak dia tak faham. Oh, ustaz tak jadi berdosa buat dia. Awak lah ustaz lah patut bertanggungjawab nak tegur masyarakat. Anak awak yang fardu ain. Tak tahu berdosa ibu bapa. Cuma ada segelintir ustaz, tok guru yang sanggup mentarbiah masyarakat, berkorban diri dia. Ni memaksa pula kawan tu. Tugas ustaz, tugas tok guru lah. Bukan tugas dia, tugas ibu bapa. Cuma ustaz-ustaz hanya membantu kalau kita tak ada masa untuk fardu ain anak-anak. Kalau tak lepas fardu ain anak-anak, ibu bapa yang berdosa. Ni seruh 100% kepada pondok. Berat lagi anak dia buat masalah, dia sokong anak dia pula. Masalah kepada pondok. Ustaz masalah kata, anak saya baik, anak saya baik. Anak saya baik, anak saya berjuru, anak saya begini. Tak benar anak dia jahat. Masalah. Orang dulu cara nak tarbiyah dia kata lagu mana? Dia bagi kepada seorang tok guru, dia kata tok guru saya suruh anak saya seluruh dah. Cuma jangan buat siapa dia patuh ataupun dia buta. Kalau dia buta, payah dia nak cari rezeki. Kalau dia patuh, payah dia nak hidup. Buatlah apa saja, tarbiahlah dia biar jadi seorang yang berguna, jadi masyarakat, jadi ayah kepada orang yang bertanggungjawab, boleh jadi suami orang, boleh jadi orang yang kenal Allah Ta'ala. Okey, buatlah apa saja, nak tiban, nak rotan, nak buatlah apa-apa sesuai dengan pembelajaran. Seorang guru tidak akan pukul, tidak akan buat apa-apa kecuali jika berlaku kesilapan. Ingat. Tak ada tu guru puas duduk saja. Puas duduk saja. Mai, awak duduk saja. Ping apa? Puas. Puas duduk saja, gocoh awak. Ada tu guru tu. Itu orang sakit mental saja buat lagu tu. Tiba-tiba apabila guru pukul, guru rotan, ibu bapa mari ke sekolah, menyerang guru. Guru gapo dia lagu ni? Mana ustaz hok pegang? Mana ustaz hok rotan anak saya? Saya nak rotan ustaz tu. Subhanallah. Satu kali nak cerita tarbiyah. Seorang nama Amru ibnul As. Dia ni gubernur di Mesir. Seorang sahabat nama Amru ibnul As. Sahabat yang dilantik menjadi gubernur di Mesir. Satu hari anak gubernur. Oh, tahu. Gubernur ni wakil khalifah di Madinah menghantar seorang sahabat nama Amru bin As di Mesir. Dia jadi raja lah, kita kata gubernur ni jadi gubernur Mesir ni. Maka anak dia hidup dalam mewah lah. Hidup dalam mewah. Tiba-tiba dia main berlomba kuda dengan seorang pekerja dia. Pekerja dia tu Yahudi. Main berlomba kuda. Maka Yahudi tu cekak dalam naik kuda, kalah anak Amru ibn As. Apabila kalah, dia pergi tempat Yahudi tu, dia ambil kayu, dia rotan. Dia kepukul lelaki Yahudi tu. Dia kata, berani awak lawan saya anak gubernur? Berani awak? Dia main suka berlawan, tiba-tiba dia kalah, dia marah, dia pukul. Maka Yahudi tu kelik ke rumah, tulis surat khas kepada Amirul Mukminin. Pada masa tu Sayyidina Umar. Tulis surat kepada Amirul Mukminin, mari ke Mesir tengok suasana anak gubernur sekarang. Anak gubernur Amru ibnu As ni sahabat ni. Anak dia apabila hidup dalam mewah jadi perangai macam tu. Maka Sayyidina Umar pergi ke Mesir. Panggil dua-dua orang tu, panggil ke Madinah. Amru ibnu As. Anak dia Yahudi tu mari. Maka Sayyidina Umar tanya, wahai Amru ibnu As, saya ada dapat surat daripada rakyat awak kata gini-gini. Ni surat dia. Maka mana anak awak? Dia pun panggil. Anak dia mari depan ni. Dia kata, betul awak pukul Yahudi ni? Senyap. Anak Amru ibn Aus senyap. Betul tak awak pukul Yahudi ni kerana benar berlawan kuda? Senyap. Saya tanya ni, betul kau tidak? Awak pukul lelaki ni? Betul. Berapa kali awak pukul dia? 10 kali. Okey. Yahudi ni pukul anak ni depan ayah dia. Pukul anak dia ni, anak gubernur ni di hadapan dia. Tapi sebelum awak pukul 10 kali anak gubernur ni, saya akan pukul ayah dia dulu. 20 kali saya akan pukul ayah dia. Maka Sayyidina Umar pukul ayah dia 20 kali. Biar dia tahu kata tarbiyah anak dia. Anak kita biar kita silap sebenarnya kerana tak tarbiyah. Sebelum Yahudi tu pukul anak awak kerana dia pukul Yahudi tu, okey, saya akan pukul awak kerana tak tarbiyah anak-anak. Tengok Sayyidina Umar. Kita lah ni Tok cikgu pergi macam ni lah. Mari cikgu, ping cikgu.
Anak nak suruh jadi soleh, anak nak suruh jadi baik, tapi perangai macam ni, supalah dengan ayah anak 2 kali 5. Ayah dengan mak 2 kali 5, 5 kali 10 juga. Supa tolong. Dipanggil orang tua panggil, cikgu besar naik kuda. Tahu? Koho besar, koho bodoh. No. Orang tua dulu patung, no. Cikgu besar naik kuda, koho besar, koho bodoh. No, tu lagu tu. Tak boleh tarbiyah anak. Nak suruh anak jadi baik, tiba-tiba apabila orang nak tarbiyah, marah. Jadi hatu. Tu kata, jika ada tanda jangan menolong dalam apa jua rupa sekalipun. Jangan tolong. Kalau nampak dia nak buat tak molek, jangan. Ma tegur dah, ayah nasihat dah, ma tak akan reda benda lagu ni. Jangan royak. Jangan sampai bila. Ni reda tak reda, bui mutu. Anak tak dengar kata, bui gan ni, bui hadiah. Jangan tunjuk keredaan. Biar dia sedar benda ini betul-betul salah. Kalau betul-betul marah-marah, beri. Benda ni betul, kau salah. Kau dia tak suka sebenarnya benda ni. Benda ni betul asalnya. Jadi masalah, jadi keliru. Kerana yang demikian itu akan mengekalkan dalam sifat buruk itu dan memalingkan daripada jalan istiqamah, yakni jalan yang terpuji. Maka kalau kita tarbiyah macam tu, kita sokong perbuatan jahat anak kita, maka anak itu akan membesar dalam keadaan jahat, maka dia akan duduk dalam keadaan jahat, suka kepada benda jahat, tak senang, tak rasa selesa jika tak buat kejahatan. Maka apabila kita ajar masyarakat tu jadi baik, maka dia akan baik sampai ke tua. Ni ujian kita ibu bapa. Kita lepas saja di antara 1 sampai 14, maka kita akan berjaya tengok anak kita berjaya. InsyaAllah. Kalau kita jaga usia ni saja, maka umur 15, umur usia balik kita akan dapat tengok hasil dia. Mana-mana tengok, kita tengok kalau keluarga tu ibu bapa dia beri kasih sayang dan tarbiyah pada usia macam ni sehingga masuk usia balik, apabila dia besar tak ada masalah. Solat dia tidak tinggal, dia pandai jaga hormat, dia reti hormat kepada perempuan. Ni anak lelaki kita suka perempuan orang lain, wak kena kepada anak dara orang. Apa kita tidak tarbiyah? Nampak. Hendaklah kedua ibu bapanya menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang puasa jika dia tahan. Kalau dia mampu, suruh dia puasa. Kalau dia sembahyang, tak ada istilah tak tahan. Saya tak boleh sembahyang. Tak ada istilah. Umur 7 tahun, wajib ibu bapa menyuruh sembahyang. Kalau anak kita tipu kita suruh dah. Dia masuk dalam bilik, dia senyap. Dia kata, saya dah sembahyang dah ya. Okey. Dosa kepada kita dah lepas dah. Tanggungjawab kita menyuruh. Dia tu tidak ada dosa, dia tinggal semaya tak dosa lagi sebab dia masih belum balik. Yang penting kita yang suruh. Apabila mencapai usia 7 tahun, apabila si anak sudah mencapai usia 10 tahun, mestilah kedua ibu bapanya memukulnya. Wajib pukul anak. Bahkan sunat di dalam keluarga, di atas rumah kita letak rotan. Sunat kita letak rotan di rumah. Ni tak ada rotan. Menunjukkan ibu bapa itu tidak terlalu cakna ambil berat urusan agama. Tanda urusan agama dalam kitab-kitab sebut sunat kita letak rotan di dalam rumah. Ini bukan tarbiyah kejam, tak. Islam mengajar macam tu. Letak rotan menunjukkan kita ada ihtimam, ada ambil berat dengan agama kita. Ni anak tak semaya pun kita suka, anak tak tutup aurat pun kita suka, anak tak puasa pun kita suka. Apakah sekali apabila dia jadi jahat, kita yang berdukanya. Jadi masalah. Penat saya. Memang penat. Lepas pada usia 14 ni, insya-Allah kalau kita tarbiyah sampai usia ni, usia balik, dia akan balas kebaikan kita lepas pada tu. Dia reti hormat, kita reti gapo. Tak perlu susah-susah lagi. Apabila si anak sudah mencapai usia 10 tahun, mestilah kedua ibu bapa memukulnya jika ia meninggalkan sembahyang dan puasa. Hendaklah kedua ibu bapa melarang bercampur gaul dengan anak-anak jalanan. Ni bercampur dengan anak-anak yang orang-orang pelesere panggil. Main barang, main dadah, main pe kuda, ekstasi gapo dia. Kita tidur rumah, anak-anak keluar waktu malam. Apabila dia dewasa, kita tak larang ketika dia kecil, dia dewasa dia buat macam ni, sudah. Apabila berlaku benda tak molek, tak perlu menangis lagi. Jangan berkawan dengan orang yang tidak ada rumah. Kerana orang yang duduk perbeleseret ini jaga benda yang baik. Dalam doa pun Nabi berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku minta jalan yang baik pada waktu malam. Kecuali aku berlindung daripada jalan-jalan malam. Berjalan malam ni benda tak molek rupanya. Sebab tu Nabi berlindung kecuali jalan yang kebaikan.
Jari jalan. Tengah malam ni kalau orang berpeleseran, duduk merayau sini tak ada jari orang. Budak-budak pergi semaya tahajud ramai-ramai. Sekumpulan motor, 20 hotel motor mari semaya tahajud jari. Biasa kalau keluar malam ni benda jahat kebiasaannya. Lari anak daripada keluar pada waktu malam. Nah. Jari anak jadi baik kalau keluar waktu malam. Tu pengalamannya. Anak-anak jalan ni, kawan-kawan yang jahat, jangan ajar lagu tu. Dia akan keliru kerana ayah dia ajar benda lain. Kawan-kawan dia ajar benda lain. Dan dia lebih suka kawan-kawan berbanding dengan ibu bapa. Ingat, akhir zaman Nabi kata seorang anak lebih mempercayai kawan-kawan dia daripada ibu ayah dia. Orang dulu, semua masalah dia akan mengadu kepada mak ayah dia. Saya sakit, saya nak korang tino, saya bergoni, saya suka, saya gapo. Dia cerita dia kepada. Sekarang, mak ayah dia tak percaya kepada mak ayah dia, dia akan mengadu kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia akan nasihat, bisalah. Awak suruh pening lah. Awak serabut lah, saya gelisah, saya rasa bosan lah. Gini, awak makan obat ni. Obat ni jadi tenang. Dia ajar. Ibu bapa dia tak pernah ajar lagu tu. Maka Nabi kata akhir zaman, anak-anak lebih percaya kawan-kawan daripada ibu bapa dia. Ni kena jagalah. Dan orang-orang yang sentiasa bersikap lalai, suka ambil tahu hal ehwal orang lain, tidak kira orang tua atau muda. Jangan ajar anak kita duduk dengan orang yang suka buat benda-benda buang masa. Sekalipun orang tua, duduk main haji lah, duduk gapo dia lah, duduk main daun teruk lah, duduk main gapo dia. Jangan beri anak-anak kita berkawan dengan dia. Wallahu a'lam. Payahlah nak tarbiyah anak ni. Tetapi pahala dia semua amal kebajikan dia. Kalau hasil tarbiyah kita sampai umur 14 tu dia boleh amal, insya-Allah. Kebanyakannya amalan ataupun perbuatan budak ini kerana tarbiyah ketika kecil. Tak percaya kita praktik sendiri. Anak yang kita tarbiyah daripada usia lahir sampai umur 14 dengan anak yang kita tidak tarbiyah, kita akan dapat nampak beza dia. Dia akan hidup dalam keadaan membesar dengan keadaan baik. Pahala dia, kebaikan dia semua boleh kita belaka. Tapi kalau anak tu jadi baik bukan dengan usaha kita, kita tak pernah beri agama kepada dia, tak pernah tarbiyah kepada dia, tiba-tiba dia cari inisiatif dia sendiri. Dia cari, dia berkawan dengan orang baik, dia pergi majlis hadir ilmu. Ayah dia tak bercara pun, tak mengaji, tak gapo dia pun, tak semaya pun, tapi anak tu sendiri cari inisiatif, maka kebaikan anak itu tidak dapat kepada ibu bapa. Maka dia kena doa. Kalau dia nak hadiah pahala, saya belajar ni dapat pahala, maka dia kena niat kepada ayah dia, kebaikan ini jika ada pahala saya hadiahkan kepada ibu ayah saya kerana bukan hasil usaha dia. Saya sendiri yang berusaha. Tetapi kalau anak tu mari belajar kerana pelajaran daripada ayah, maka tak perlu dia niat lagi, semata-mata dia hadir belajar, pahala dah masuk dalam akaun ibu ayah dia.